Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Sesuai dengan jolokan Bandar Ilmu, Kota Semerahan akan menerima pelbagai limpahan projek pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat untuk meningkatkan ekonomi dan perniagaan. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, pelbagai projek pembangunan yang memberi impak secara langsung kepada rakyat akan dilaksanakan meliputi pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial. Jelasnya lagi, beliau berharap agar Majlis Perbandaran Kota Semerahan MPKS akan melaksanakan pembangunan dan kemajuan yang sebaiknya untuk kawasan Semerahan dan terus maju pada masa akan datang. Jadi bermakna limpahan pembangunan akan berlaku sampai ke Kota Semerahan within the next 7 years up to the year 2030. Dan kita dapat membangunkan ini sebab kita punya perancangan jangka panjang antara Kuching dan Greater Kuching and Semerahan as the three wilayah will be integrated in terms of our overall development. And as you know, Kuching is capital city, so the spillover to Semerahan will be there. And with the development plan, that is all state plan, and then with our expected increase in income. So we use the income through our re-engineering process in terms of our revenue, we go back to develop our state. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam ulang tahun ke-6 Majlis Perbandaran Kota Semerahan bertempat di Hotel Hilton Kuching pada Jumaat. Tambah beliau lagi, bagi memastikan Semerahan layak digelar sebagai bandar ilmu, ianya perlu dirancang lebih teliti dengan mengambil kira keperluan dan aspirasi penduduk. Sudah tentu Kota Semerahan menjadi metropolis yang moden, yang menjadi kebanggaan kita di negeri Sarawak. Dan ini akan memberikan satu imej yang baru untuk kawasan Semerahan. Pada majlis tersebut turut diadakan juga penyerahan sijil penghargaan dan anugerah perkhidmatan cemerlang APC MPKS bagi tahun 2021 kepada para penerima. Hadir sama Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan 1, Pembangunan Infrastruktur Sarawak Insinyur Aidil Lariwo, Pengerusi MPKS Datuk Peter Minos serta div-div jemputan yang lain. Laporan seterusnya. Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus memperjuangkan hak rakyat Sarawak selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan memberitahu kerajaan negeri meletakkan kepentingan rakyat dengan berusaha untuk mendapatkan semula hak-hak yang terhakis dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Kita dalam pilihan raya parlimen ini, kita mahu kemenangan yang besar. Kenapa? Sebab kita mahu suara kita di parlimen itu akan bertambah kuat. Untuk kita meneruskan perjuangan, mendapatkan hak kita yang terhakis, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, supaya ianya dikembalikan kepada Sarawak. MP GPS cuma 18 orang sahaja. Tetapi kita berjaya mendesak Kerajaan Persekutuan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan untuk mengambil kira semangat yang ada dalam Perjanjian Malaysia MA 63 dan IGC report itu. Dan ini telah pun dipindah
dan diberi sokongan oleh semua ahli-ahli parlimen. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri Pertanian bagi kawasan Jalan Matadeng Selangau Area 1 dan lesen pendudukan sementara SPK Kuala Balingian di Mukah pada Jumaat. Datuk Ahmad Awang Tengah menambah Kerajaan Sarawak juga sentiasa berusaha untuk mempercepatkan proses penyukatan Tanah Hak Adat Bumi Putera NCR agar hak pemilik tanah tidak diabaikan. Dalam majlis itu, beliau telah menyerahkan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri Pertanian kepada 222 penerima. Manakala seramai 135 orang penduduk telah menerima lesen pendudukan sementara TOL. Sementara itu, ketika ditemui media, Datuk Ahmad Awang Tengah berkata Sarawak akan menjadi penentu atau kingmaker selepas PRU 15. Saya sudah pergi ke beberapa tempat dan saya melihat bahawa momentum itu begitu baik dan apa yang penting ialah untuk kita meneruskan momentum itu dan mereka menaruh keyakinan terhadap kerajaan GPS di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Premier kita untuk masa depan mereka. They put all the hopes to our leaders to the GPS government under the leadership of the Honorable the Premier kita. Ini adalah untuk masa depan kita. Itu sebabkan itu kita harus mempertahankan, berjuang bersama, berjalan dalam satu haluan yang sama. Terdahulu, Datuk Ahmad Awang Tengah berkata Kerajaan Sarawak telah melaksanakan pengukuran tanah NCR, inisiatif baru pada tahun 2010 yang dibuat berdasarkan permohonan dan dibuat secara 2 peringkat. Dalam perkembangan lain, Datuk Ahmad Awang Tengah berkata program Jom Register Business Register memberi kesedaran dan pengetahuan mengenai kepentingan memiliki lesen atau permit perniagaan bagi menjalankan perniagaan secara sah serta memberi khidmat latihan dan bimbingan proses pendaftaran perniagaan. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 berkata peserta program itu akan diberi pendedahan mengenai pelbagai bantuan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai agensi Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. Dan kita membantu peniaga-peniaga yang berurusan secara formal, termasuk yang tidak formal. Jadi kita galak yang berniaga ini dalam sektor perusahaan kecil dan sederhana supaya mendaftar. Masa kita berdepan dengan COVID-19 ini, kita nak bantu semua, termasuk yang informal, yang berniaga di tepi jalan, yang berniaga di depan-depan rumah, yang ada stolnya nak menjual buah cabai kah di tepi jalan tu. Masalahnya kita tidak ada rekod. Beliau berkata demikian dalam program Jom Register Business Register di Sarika Innovation Centre SIC pada Jumaat. Datuk Ahmad Awang Tengah turut menyeru rakyat dan pengundi untuk memberikan sokongan serta mandat kepada calon-calon GPS di Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab, Parlimen Sarike, Datuk Seri Huang Tiongsi dan calon Parlimen Julau, Datuk Joseph Salang Gandum. Dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan replika cek kepada penerima bantuan keusahawanan kepada usahawan bidang makanan dan minuman di bawah program Gaduan ke Arah Usahawan Gerak, bantuan keusahawanan program Go Digital, bantuan Agrobank, skim pembiayaan tekun nasional dan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ke perkembangan berikut.
Sarawak boleh mempengaruhi dasar di peringkat persekutuan jika gabungan Parti Sarawak GPS berjaya memenangi 31 kerusi pada PRU 15. Menurut Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadilah Yusof, gabungan parti itu memperjuangkan hak sama rata dengan wilayah di Semenanjung Malaysia dan manifestonya adalah untuk memperjuangkan hak Sarawak. Manifesto kita sebenarnya memperjuangkan hak Sarawak. Kalau kita memberi sepenuhnya 31 kepada Sarawak, suara kita lebih baik, lebih kuat dan kita akan mempengaruhi apa saja dasar yang bakal dibentuk di Melaya, di Semenanjung lah, di peringkat persekutuan. Itu maksudnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam program santai bersama belia dan belia Wanita Talk di Suikang Jalan Haji Taha pada Jumaat. Katanya calon Pakatan Harapan bagi Parlimen Petrajaya Sopian Julaihi jelas keliru dan tidak faham apabila mempertikai manifesto GPS berkaitan politik persekutuan. Tambah beliau, Sopian masih terlalu baru dalam politik menyebabkan beliau tidak faham apabila mendakwa GPS hanya bertanding 31 kerusi sedangkan PH bertanding di kesemua 222 kerusi Parlimen. Kalau kita memilih Pakatan Harapan, makna kita memberi mandat, orang Sarawak memberi mandat kepada Pakatan Harapan Sarawak yang akan dipengaruhi keputusannya ditentukan di peringkat persekutuan, iaitu Presiden Pakatan Harapan itu sendiri. Tapi kalau pilih GPS, itu bukan ditentukan dasar nanti diputuskan oleh persekutuan, tapi GPS yang mempengaruhi supaya dasar persekutuan itu akan menjadi dasar yang friendly kepada Sarawak. Dalam program santai itu, Datuk Seri Fadilah meluangkan masa kira-kira sejam mendengar aspirasi dan hasrat para belia di kawasan itu. Hadir sama Adun Samariang merangkap Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Paparan dibawa pula Kerajaan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM serta Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana sebanyak RM400,000 kepada Sekolah Rendah Serembu untuk membina blok pentadbiran sementara. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai berkata seramai 264 pelajar sekolah itu akan ditempatkan di blok pentadbiran sementara bagi kerja-kerja membaik pulih. Katanya sekolah tersebut akan diganti sepenuhnya di mana ia disenaraikan dalam fasa ketiga dengan peruntukan RM1 bilion. The new school, which is gantian penuh, will be listed under the third phase of the 1 billion. So I think the third phase should start by the next year. But because of that, we have already allocated 400 to build the temporary block. So that the current block, which is not suitable, so that students can move to the temporary block before the new schools complete within 18 to 24 months. You mean the new block? I mean, there is a difference between the temporary block and the new school. Yeah, I know the new. I'm talking about the new one. The new school. Yeah, the new school is 12 classrooms, block pentadbiran, the science room. Yeah, it is totally new. It's at the same side. Yes, at the same time. Because now, as what Dato' have said just now, it's already owned by FLC. The temporary block I have identified belakang tadi. Yeah, it's now they have 260 students. They have 12 classes. It's for temporary, it's for 6 classrooms. But of course, the new one is 12. Ditemui media dalam lawatan kerja di Sekolah Rendah Serembu Bau pada Khamis, Datuk Dr. Anwar berkata beliau juga dimaklumkan oleh guru besar sekolah itu mengenai keadaan struktur kawasan itu yang kurang memuaskan dan boleh membahayakan pelajar dan kaki tangan. Beliau turut memaklumkan kepada ibu bapa bahawa proses untuk membangunkan bangunan sekolah itu memakan masa yang panjang. Dalam hal ini, beliau memohon maaf atas kelewatan untuk membina sekolah itu disebabkan peruntukan dan projek itu dibatalkan oleh Pakatan Harapan semasa PRU 14 yang lepas. Sehubungan itu, beliau menyeru kepada semua penduduk kawasan Serembu agar menyokong GPS dan memberi kepercayaan kepada parti tersebut demi menaik taraf pembangunan di kawasan tersebut.
Masih dengan perkembangan di Bau. Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa komited untuk memajukan Sarawak demi kesejahteraan rakyat. Justru itu, Presiden Parti Demokratik Progresif PDP yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke Republik Rakyat China Datuk Seri Tiong King Sing menyeru kepada rakyat Sarawak agar terus memberikan mandat dan sokongan kepada GPS untuk terus menerajui negeri ini. Beliau yang juga calon GPS Parlimen Bintulu menegaskan GPS sentiasa memikirkan langkah dan untuk membangunkan seluruh kawasan di Sarawak. Bersama, cari jalan pun bersama, macam mana nak bangunkan kawasan masing-masing pun sama idea. Kemungkinan dalam mesyuarat pembangunan kita boleh londek, tolak ansur sini sana, kibenteng. Kita selesaikan masalah rakyat dan membangunkan kawasan masing-masing di kawasan Mas Kadir. Setuju? Beliau berkata demikian semasa majlis sembang santai bersama rakyat di Dewan Serbaguna Kampung Pasir Hulu Bau pada Jumaat. Tambah Datuk Seri Tiong, sekiranya GPS mampu menyapu habis 31 kerusi Parlimen di Sarawak, maka lebih besar suara Sarawak di Parlimen dan seterusnya boleh memanfaatkan bagi mendapatkan hak Sarawak. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut Merangkap Adun Tasik Biru, Datuk Henry Hericinep berkata, para penyokong harus memilih wakil rakyat yang boleh mendengar dan membantu rakyat. Ulasan yang paling penting untuk rakyat harus faham dan mengetahui supaya kita memilih rakyat yang betul-betul menjaga rakyat. Maka dengan itu kita teruskan usaha kita untuk menarik semua pengundi untuk menyokong GPS pada 19 November. Beliau turut menyeru penyokong Parlimen Mas Gading agar memilih calon GPS untuk memperbanyakkan lagi pembangunan dan pembaharuan di kawasan tersebut. Selanjutnya, fasa kedua pembinaan 300 menara telekomunikasi di bawah inisiatif Telekomunikasi Luar Bandar SMA Smart akan dilaksanakan serentak dengan pemasangan kelengkapan telekomunikasi. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, pihak Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC kini sedang memasang kelengkapan telekomunikasi untuk 300 menara yang telah didirikan oleh Lembaga Multimedia Sarawak SMA dalam fasa pertama Smart. Sudah siap 300 fasa pertama dan pihak SDEC sedang memasang peralatan telekomunikasi bagi 300 menara yang sudah disiapkan oleh pihak SMA. Dan berdasarkan pengalaman, kita tahu bahawa apabila fasa 2 kita bina 300 lagi menara, kita akan pasang serentak menara dan kita siapnya kita pasang terus dengan peralatan telekomunikasi. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program Rindok Digital at Sebuyau di Dewan Pembangunan Sebuyau pada Rabu. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Julaihi memberitahu kawasan Sebuyau tidak ketinggalan dalam usaha kerajaan Sarawak meningkatkan lagi tahap capaian internet di negeri ini. Katanya program Rindok Digital yang dianjurkan oleh SMA bertujuan mendekati masyarakat luar bandar di samping memperkasakan mereka melalui ceramah dan aktiviti digital. Tambah beliau, ia adalah seiring dengan aspirasi kerajaan negeri menjadikan Sarawak maju dalam persekitaran futuristik dengan masyarakat luar bandar terus didedahkan kepada dunia digital. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.